Selamat datang ke forum kita hari ini yang bertemakan pendidikan dan krisis alam sekitar. Kami akan membincangkan pelbagai aspek krisis alam sekitar, bagaimana pendidikan dapat membantu menanganinya, serta peranan falsafah dan etika dalam isu ini. Bersama kita hari ini ialah Ling dan Theo, dua orang panelis yang akan berkongsi pandangan mereka. Ling, mungkin anda boleh mulakan perbincangan dengan berkongsi perspektif anda tentang krisis alam sekitar. Kami balik. Pada pendapat saya, krisis alam sekitar ini boleh merujuk kepada dua krisis. Yang pertama adalah perubahan iklim. Kenaikan suhu global dia membawa kepada cuaca ekstrim, banjir, kemarau dan mencairnya glasier yang mempengaruhi kehidupan manusia kita serta kehidupan liar. Ini membawa cabaran yang besar pada keberlanjutan ekosistem dan ekonomi dunia. Dan yang kedua adalah peningkatan populasi yang pesat, meningkatkan pengeluaran sisa, terutamanya sisa plastik yang mencemarkan tanah dan laut. Kita boleh nampak dekat mana-mana lah sisa plastik ini. Dan penyelesaian berasaskan tenaga boleh diperbarui dan inovasi teknologi hijau adalah sangat penting dalam mengurangkan jejak karbon manusia. Anda menyebut tentang pendidikan sebagai faktor yang dapat membantu. Bolehkah anda jelaskan lebih lanjut? Saya akan kongsikan satu langkah untuk menyelesaikan ataupun memperbaikan untuk menyelesaikan masalah ini. Pembelajaran memusatkan pelajaran dan pendidikan kelestarian memainkan peranan yang sangat penting. Pelajar yang diajar untuk berfikir secara kritis dapat menyumbang kepada penyelesaian masalah yang alam sekitar. Pembelajaran berasaskan masalah iaitu PBL. Pendekatan pembelajaran ini yang memberi fokus kepada penyelesaian masalah sebenar. Contohnya pencemaran atau pengurusan sisa plastik. Membolehkan pelajar mengaitkan teori dengan cabaran alam sekitar yang nyata. Ini membantu membina kesedaran dan pemikiran kritis mereka tentang isu kelestarian. Menarik sekali, Kami Ling. balik. Theo, anda pula bagaimana? Apakah isu utama yang anda lihat dalam krisis alam sekitar ini? Jadi, pada pendapat saya punya pendapat sama dengan Wan Jing dan pendapat peningkatan populasi semakin pesat menyebabkan sumber seperti air tawar, bahan fosil dan tanah subur semakin terhad. Disebabkan oleh peningkatan orang, kalau bumi punya orang semakin banyak, mestikan kami punya keperluan hidup, permintaan keperluan hidup lagi meningkatkan. Jadi sumber ini penggunaan sumber secara berlebihan akan membawa kepada konflik, ketidakstabilan dan perpindahan penduduk. Lepas tu, kekurangan sumber asli ini juga akan mendorong kepada krisis alam sekitar disebabkan oleh bekalan alam sekitar tidak mencukupi untuk supply kepada manusia. Lepas tu, kehilangan hutan dan kemerosotan habitat menyebabkan kebubusan spesies memainkan peranan yang penting. Disebabkan oleh kita dulu waktu kita kan ada belajar ekosistem kan. Ekosistem dia memainkan peranan untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Sekiranya peningkatan populasi sesuatu spesies semakin terhad akan menyebabkan ekosistem ini tidak seimbang. Jadi ini juga akan mendorong kepada krisis alam sekitar. Ini bukan sahaja akan mengancam biodiversiti di bumi kita, tetapi juga akan mengancam kesejahteraan manusia. Kerana manusia, kita kena bergantung kepada ekosistem yang sehat untuk kelangsungan hidup. Okay? Kami balik. Theo, anda juga ada menyebut tentang jurang digital dalam pendidikan.
Bolehkah anda kongsikan lebih lanjut mengenai perkara ini? Lepas tu, macam mana kita boleh selesaikan cara ini? Macam mana kita boleh selesaikan masalah ini? Pada pendapat saya rasanya kita boleh menyelesaikan masalah ini melalui bidang pendidikan. Jadi, bidang pendidikan memainkan peranan yang penting untuk melatih pelajar, untuk membantu menangani krisis sekitar. Jadi, kita boleh menggunakan macam teknologi dalam PDP untuk mengajar murid-murid supaya mereka boleh mengetahui macam mana beri hati kepada alam sekitar. Tetapi masalahnya pada isu pendidikannya, bukan semuanya pelajar ada akses teknologi. Bukan semuanya murid yang kaya untuk membeli komputer untuk buat kelas kan. Jadi jurang digital akan menjadi isu pendidikan, okey, dan halaman untuk menangani krisis alam sekitar ini. Lepas itu, pendidikan untuk pembangunan lestari (ESD) juga memainkan peranan untuk memastikan pelajar boleh memahami isu alam sekitar dan tanggungjawab mereka untuk menjaga bumi kita. ESD ini bukan sahaja memberi tumpuan kepada pengetahuan saintifik, tetapi juga menggalakkan pelajar memikirkan tindakan mereka terhadap alam sekitar. We heard you. Kami balik. Saya sangat tertarik dengan perkongsian ini. Ling, apa pandangan anda tentang bagaimana falsafah boleh diterapkan dalam pendidikan untuk menangani krisis alam sekitar? Pada pendapat saya, falsafah pendidikan dan etika mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk pandangan kita terhadap alam sekitar. Dan ada dua aspek falsafah utama yang relevan dengan isu alam sekitar ini. Dan ia adalah falsafah kelestarian dengan falsafah eksistensialisme dan alam sekitar. Yang untuk falsafah kelestarian, falsafah ini dia mendorong manusia untuk hidup selaras dengan alam sekitar dan menjaga sumber untuk generasi yang akan datang. Dia melibatkan pemikiran tentang bertanggungjawab moral kita terhadap alam sekitar, alam semula dan manusia lain. Pemikiran ini harus ditanamkan dalam sistem pendidikan untuk memupuk kesedaran tentang keseimbangan ekologi dan tanggungjawab sosial. Dan yang kedua adalah falsafah eksistensialisme dan alam sekitar. Untuk eksistensialisme, ia menekankan bahawa manusia adalah bertanggungjawab terhadap pilihan dan tindakan mereka. Dalam konteks alam sekitar, falsafah ini memupuk kesedaran bahawa setiap tindakan manusia dari gaya hidup seharian hingga keputusan politik memberi kesan kepada ekosistem. Pendidikan perlu membantu pelajar memahami kesan tindakan individu terhadap kelestarian global. We heard you. Kami balik. Hebat, kedua-duanya mempunyai pandangan yang mendalam. Tio, bolehkah anda kongsikan lebih lanjut tentang pendidikan moral mengenai alam sekitar? Okey, pada pendapat saya akan kongsikan maklumat tentang integrasi falsafah pendidikan dan krisis alam sekitar. Yang pertama, pendidikan moral tentang alam sekitar. Kan sekarang kita kat sekolah rendah, kurikulum sekolah mesti merangkumi pendidikan moral. Jadi, pendidikan guru moral ini memainkan peranan yang penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai kelestarian dalam kurikulum untuk membina generasi yang prihatin terhadap ekologi. Ini melibatkan pengajaran tentang tanggungjawab kolektif dan individu untuk menjaga alam sekitar. Sebagai contoh, dalam kelas pendidikan moral, guru mungkin boleh menggalakkan murid untuk menanam satu tumbuhan hijau untuk diri sendiri. Lepas tu, menyuruh mereka untuk menjaga tumbuhan hijau itu dengan baik. Baru mereka tahu peranan ataupun kepentingan tumbuhan hijau terhadap alam sekitar kita.
Lepas tu, guru boleh menggunakan peluang ini untuk menceritakan kepentingan untuk menjaga alam sekitar kita. Lepas tu, saya akan berkongsikan poin yang kedua, iaitu pembinaan kesedaraan global melalui pendidikan inklusif. Dalam falsafah yang menekankan keadaan alam sekitar, pendidikan boleh memberi kesedaran kepada pelajar tentang ketidakseimbangan ekologi dan sosial yang disebabkan oleh krisis alam sekitar. Ini boleh membuat global untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah tersebut. Jadi, pembinaan kesedaran global juga sangat penting sebab dunia ini sekarang kita sedang mengalami proses globalisasi. Jadi mungkin kita boleh menggunakan media massa ataupun media sosial seperti YouTube Live ataupun Facebook Live untuk berkongsikan atau menyedarkan masyarakat tentang krisis alam sekitar. Mungkin kita boleh buat live tentang macam gempa bumi ataupun tsunami. Kalau tsunami datang, kita buka YouTube Live untuk bagi masyarakat tahu dahsyatnya kalau kita tak jaga alam sekitar dengan baik. Poin yang terakhir adalah penerapan etika pemeliharaan. Jadi kita boleh mengajar etika pemeliharaan tak menggalakkan murid untuk menjadi penjaga alam yang bertanggungjawab. Pendidikan perlu memberi peluang kepada pelajar untuk mengalami alam semula jadi secara langsung melalui program-program seperti pembelajaran luar dan projek kelestarian sekolah. Jadi maksudnya sekolah mungkin boleh menyediakan sedikit program untuk macam saya tadi cakap, boleh menyuruh atau mengumpulkan murid untuk menanam tumbuhan hijau dengan menerapkan etika pemeliharaan supaya murid-murid boleh tahu macam mana ada cara pemeliharaan alam sekitar. Terima kasih, Ling dan Tio, atas pandangan yang bernas dan komprehensif. Forum ini benar-benar membuka mata kita tentang peranan pendidikan dalam menangani krisis alam sekitar. Sebelum kita tamatkan, ada apa-apa pesanan akhir? Sebagai kesimpulan, krisis alam sekitar ini memerlukan respon yang kolektif dan melibatkan inovasi teknologi. Perubahan dalam penggunaan sumber dan kesedaran moral yang mendalam, pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk nilai-nilai kemahiran dan kesedaran generasi masa depan untuk menghadapi cabaran ini. Dengan menggabungkan falsafah kelestarian dalam pendidikan, sistem pendidikan, kita dapat memastikan generasi masa depan lebih bersedia untuk menjaga alam sekitar dan menghargai biodiversity dan bertindak sebagai pemimpin dalam menangani krisis global. Terima kasih sekali lagi kepada panelis kita dan kepada semua yang hadir. Sekian, terima kasih. Wah!